Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baharu bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu banyak perkara yang perlu kita telitikan melihat kepada banyak perkembangan-perkembangan terkini apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga melihat kepada isu-isu yang terus mendepani rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar, isu yang dialami oleh rakyat berkenaan dengan tekanan kos sara hidup menjadi tumpuan beliau dan itu juga menjadi tumpuan kami di Astro Awani pada hari ini di mana untuk kita meneliti beberapa perkara. Pertamanya dari segi subsidi, keduanya boleh kita katakan dari segi apabila kita cakap soal subsidi penting juga untuk kita teliti dari segi bagaimana kita nak meningkatkan hasil, bagaimana kita nak menangani ketirisan kerana ia melibatkan satu ekosistem yang menyeluruh. Jadi saya tak berkeseorangan hari ini, bersama saya menerusi virtual ketika ini Prof Emeritus Datuk Dr Zakaria Abdul Rashid yang merupakan penganalisis ekonomi. Prof, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali dalam kita bercakap soal masa yang diberikan oleh Perdana Menteri 2 minggu dalam mencerakinkan, meneliti isu-isu dan juga memperhalusi berkaitan dengan subsidi isu kos sara hidup ini. Secara asasnya, Prof, adakah 2 minggu ini mencukupi untuk kita memahami, mencerakinkan dan juga mencari solusi yang terbaik dalam memastikan bahawa subsidi yang diberikan kepada rakyat itu benar-benar tepat kepada golongan sasar, Prof? Terima kasih banyak Haris dan juga Asrawani yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pandangan. Soal kos sara hidup, soal subsidi, walaupun diberi tempoh 2 minggu, namun bagi saya dia bukannya merupakan masalah yang baru, tetapi masalah ini telah ataupun isu ini telah dibincangkan saya fikir dalam 10-12 tahun yang lalu. Jadi kerajaan-kerajaan kita yang lalu juga terus membincangkan soal ini, dan ini saya fikir kepada macam orang macam saya, ini bukan merupakan perkara baru, tetapi lebih merupakan kepada kesinambungan dan juga saya mengharapkan satu kesegaran fikiran dalam menangani isu yang sedia ada ini. Prof, apa yang harus diberi penekanan dalam kita memastikan bahawa kita tahu bahawa cabaran ekonomi pada tahun 2023 itu dijangka luar biasa. Itu yang dikatakan oleh IMF, itu yang dikatakan oleh World Bank. Tetapi kita perlu meletakkan satu kesediaan dan juga siap siaga itu mendepani cabaran ekonomi luar biasa. Apa yang harus diberi tumpuan oleh kerajaan pada ketika ini dalam kita bercakap soal kos sara hidup, tekanan ekonomi dan sebagainya, Prof? Urgensi untuk menangani masalah ini memang ada. Cuma kita harus merujuk kepada solusi yang perlu diutarakan bagi menyelesaikan masalah ini dalam jangka pendek, pertama. Dan kedua, yang menyelesaikan masalah ini dalam jangka panjang dan penyelesaian yang tuntas. Iaitu kita mesti faham dulu bahawa masalah ini apakah root causes-nya. Kerana saya selalu percaya bahawa sebarang penyelesaian dalam jangka pendek, menyelesaikan masalah kos sara hidup, juga menyelesaikan masalah kecekapan yang lembap sekarang ni kan, apa-apa juga solution yang kita utarakan untuk jangka pendek itu bukan merupakan solution yang kekal, dan dia tidak akan menjadikan ekonomi kita menjadikan ekonomi yang mapan, menjadikan ekonomi yang sustainable, yang dapat akhirnya memberi manfaat kepada rakyat dan peniaga. Yeah. Jadi kita mesti cari juga satu solution yang kepanjang, dan selalu solution yang kepanjang ini tidak boleh tidak. Hanya satu saja caranya, ialah pembaharuan struktur. Okey, baik. Bercakap soal pembaharuan struktur dan juga kita nak melihat kepada isu-isu yang terus mendominasi kehidupan rakyat terutama melibatkan kos sara hidup ini, saya nak bersama dengan rakan saya Nina Rozman yang mungkin mempunyai perincian ataupun bagaimana kalau kita nak bercakap soal
harga-harga barang pada ketika ini. Mungkin Nina boleh kongsikan dapatan menerusi data portal My Price oleh DOSM itu, Nina. Baik, Haris, saya akan kongsikan data daripada DOSM yang menunjukkan antara isu-isu yang akan kita beri tumpuan pada minggu ini adalah isu kos sara hidup yang merupakan antara fokus utama dan awal selepas pelantikan Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah antara isu yang diberikan, antara isu awal apabila kita bercakap mengenai isu kos sara hidup, sudah tentu ia melibatkan harga-harga barangan atau perkhidmatan seperti ayam, ikan. Ini adalah antara perkara-perkara barangan keperluan harian, iaitu keperluan asas adalah perkara utama dan penting untuk kehidupan harian kita. Jadi kalau kita nak teliti apa yang saya boleh kongsikan di sini, anda dapat lihat iaitu di graf di sini anda boleh lihat purata minimum maksimum harga di Malaysia. Ini adalah antara harga yang kita dapat lihat setakat November, ya, di mana anda dapat lihat beberapa item terpilih di sini. Yang antara item terpilih adalah selalu yang kita dapat lihat orang membeli ayam, daging dan juga telur. Dan di sini kita dapat lihat perbandingan apakah harga item-item tersebut, bagaimanakah harga purata, minimum dan maksimum mereka. Di sini saya mulakan dengan ayam bersih standard iaitu 1 kg. Pada harga purata adalah sebanyak 9.31 RM iaitu RM9.31. Tapi kalau harga minimum boleh dijual hampir RM8. Namun kalau harga maksimum pula boleh dijual sehingga RM11.30. Ini adalah untuk harga ayam bersih standard 1 kg sahaja. Tapi kalau kita bercakap mengenai daging lembu tempatan, di mana daging lembu tempatan 1 kg harga purata iaitu RM38.12. Tapi namun untuk setengah tempat mungkin dijual pada harga minimum sebanyak RM30 dan harga maksimum daging lembu tempatan 1 kg ini boleh mencecah sehingga RM57.90. Dan ini adalah untuk daging lembu tempatan 1 kg. Dan kita bercakap pula mengenai telur ayam. Telur ayam terdapat 3 grade iaitu grade A, B dan C. Dan untuk grade A saja, kalau kita dapat lihat untuk grade A 10 biji. Purata minimum maksimum harga dia semua berlainan tapi berada di paras bawah RM5. Di sini kalau kita lihat purata untuk telur ayam grade A 10 biji kita boleh dapat dalam harga RM4.58. Namun kalau harga minimum dia akan mencecah hanya RM4.50. Dan untuk maksimum harga tertinggi, harga mahal kalau ikut beberapa kawasan ataupun daerah, ia akan mencecah sehingga RM4.65. Namun ia masih di bawah RM5. Tetapi kalau untuk telur ayam grade A untuk 10 biji, telur ayam grade C 10 biji, kita tengok harga purata minimum, maksimum tiada perubahan. Untuk telur ayam grade B 10 biji kita lihat RM4.30 kekal pada harga purata, dan pada minimum dan juga harga maksimum sekaligus termasuk juga dengan telur ayam grade C sebanyak 10 biji iaitu RM4.10. Termasuk ini tiada perubahan. Ia purata kekal pada minimum dan maksimum. Dan apabila kita teliti juga tidak ketinggalan ikan kembung merupakan antara sajian harian rakyat. Di sini kita dapat lihat, kalau anda dapat lihat, kalau dari sini kita dapat lihat purata harga ikan kembung 1 kg mengikut negeri. Antara negeri yang menjual dengan harga kadar runcit yang rendah kita dapat lihat iaitu Sabah sebanyak RM9, termasuk juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak RM12 dan Kedah iaitu RM14. Dan ketiga-tiga ini masih di bawah RM15. Tapi kalau anda nak lihat beberapa negeri, banyak negeri sebenarnya range harga ikan kembung 1 kg ini adalah berada pada RM15 sehingga RM18 iaitu termasuk Pulau Pinang, Perak, Perlis, Johor, Terengganu, Melaka, Pahang, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan dan juga Kelantan. Ini adalah antara range RM15 sehingga RM18. Namun kita ada dua negeri iaitu wilayah Persekutuan Putrajaya iaitu lebih RM20. Di sini wilayah Persekutuan Putrajaya RM20 untuk harga ikan kembung 1 kg dan Selangor itu mencecah RM22. Dan kita dapat lihat harga untuk purata harga ikan kembung ni kebanyakan di negeri meletakkan harganya di antara RM15 sehingga RM18. Manakala di beberapa kawasan termasuk iaitu 3 kawasan bawah RM15 iaitu Kedah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Sabah. Namun wilayah Persekutuan Putrajaya dan Selangor ia agak mahal. Dan persoalannya sekarang dalam mendapati isu kos sara hidup ni,
kita rakyat sudah tak nak tengok siapa yang akan memimpin kerajaan, siapakah akan jadi ahli kabinet, sebab seperti yang Prof cakap, isu ini sudah lama. Jadi bagaimana kita nak pastikan kestabilan bukan hanya pada harga barangan ini saja, tetapi memastikan kestabilan kepada bekalan ayam, ikan ini juga, dan bagaimana kita perlu teliti dasar dan polisi sedia ada, adakah perlu diusahakan lagi ataupun kita perlu teliti dan perlu ubah suainya kepada ke arah yang lebih baik, dan ini adalah antara tumpuan yang kita bawakan, Haris. Okey, baik. Terima kasih Nina. Saya nak terus sahaja bersama dengan Prof Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, Analisis Ekonomi. Prof, bercakap soal subsidi ini, bagaimana bentuk pelarasan subsidi yang boleh dilakukan oleh kerajaan dalam memastikan subsidi itu benar-benar dirasai oleh golongan sasar. Kerana kalau kita tahu bahawa mekanisme pelaksanaannya itu bukanlah satu perkara yang mudah, dari segi subsidi barang lain, subsidi petrol, minyak lain, minyak masak juga. Pandangan Prof melihat perkara ini? Mungkin saya boleh mulakan demikian. Bila kita katakan subsidi ini, kita perkara yang menjadi isunya ialah kita tak suka kepada apa yang dipanggil sebagai mentality subsidi. Yeah. Jadi subsidi ini dia adalah satu perkara yang baik kerana dia membantu pengguna, dan ada subsidi yang membantu pengeluar. Jadi bila untuk penyelarasannya, kita mesti memahami dulu apakah matlamat subsidi ini. Matlamat subsidi ini saya katakan tadi untuk membantu kesejahteraan bagi pengguna, untuk membantu pengguna supaya menikmati tahap kesejahteraan hidup yang tertentu, terutamanya selepas peralihan pandemik ini, pandemik COVID-19, di mana kesejahteraan isi rumah menjadi semakin mencabar, maka subsidi ini digunakan bukan sahaja di Malaysia, di negara-negara lain juga secara meluas untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan isi rumah. Ada juga bentuk subsidi yang saya katakan tadi, yang subsidi untuk memberikan rangsangan kepada pengeluaran barangan-barangan tertentu. Misalnya katakan kalau kita nak mengeluarkan barangan seperti katakan telur ayam ke, kita nak mengeluarkan sayur-sayuran dan sebagainya macam itu. Jadi diberikannya subsidi seperti itu dalam bentuk pengeluaran ataupun dalam bentuk pengimportan. Kalau kita tak keluarkan, kita import barang itu dan kerajaan menanggung subsidinya. Contohnya macam kita nak memberikan subsidi kepada gula, katakan. Kita nak beri subsidi kepada ubat-ubatan. Jadi kerana kita nak mempengaruhi keberadaan barangan itu, supply barang itu di dalam pasaran, supaya akhirnya pengguna dapat, dan juga peniaga-peniaga di dalam sektor tersebut boleh menikmati, boleh terus melaksanakan aktiviti pengeluaran mereka. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, subsidi ini dia mempunyai hubung kait antara pengguna dengan pengeluar, dan takutnya ataupun biasanya berlaku yang menjadi natijah buruk subsidi ini, sasaran subsidi yang sebenar tidak sampai kepada matlamatnya. Jadi sebab itu kita katakan berlaku ketirisan, berlaku pembaziran. Jadi yang ini bermakna kalau dari segi solusinya ialah kita mestilah melaksanakan subsidi ini secara yang bersasar. Tapi senang cakap daripada bikin. Kerana selalunya subsidi yang bersasar akan akhirnya tersasar juga. Jadi maka bila kita nak melaksanakan subsidi seperti ini, kita kena menyediakan satu mekanisme administratif yang cukup luas dan cukup besar. Dan ini juga memakan belanja. Selain daripada kerajaan memberi subsidi
kewangan kepada barangan-barangan tersebut secara langsung, kerajaan juga terpaksa menyediakan mekanisme pentadbiran untuk melaksanakan subsidi itu. Dan ini saya katakan memang memakan belanja yang banyak, dan ini telah memberikan beban yang cukup besar kepada kewangan fiskal kerajaan. Dan akhir sekali saya nak katakan subsidi ini sepatutnya apabila kita kenalkan, apabila kita laksanakan subsidi ini, mesti ada di dalam kepala kita segera untuk menghapuskannya apabila peluang berbuat demikian berlaku. Okey. Kerana subsidi pada asasnya, pada prinsipnya adalah perkara yang kurang baik. Jadi kita akhirnya kena menyerahkan kepada kuasa pasaran supaya kuasa pasaran itu dapat mengekalkan keadaan kecekapan ekonomi itu. Saya bagi contohnya. Kerana negara Malaysia ni adalah sebuah negara yang banyak memberi subsidi, saya ambil contoh yang secara keseluruhan telah menjadikan produktiviti kita tumbuh dengan perlahan dalam tempoh masa yang agak panjang. Dan daya saing kerajaan, daya saing negara di dalam ekonomi global semakin merosot. Jadi itulah natijah daripada subsidi. Maka sebab itu kita mempunyai perancangan untuk merasionalisasikan subsidi ini. Ataupun sekarang ni katakan memodernkan pemberian subsidi ini. Saya sampai setakat itu dulu. Okey, baik Prof. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya banyak lagi saya nak berbual panjang dengan Prof melihat kepada isu subsidi ini, terutama dalam pada masa sama kita nak bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan isu pemulihan ekonomi serta memastikan kita dapat mampu untuk menangani kos sara hidup dan apa yang harus diberi tumpuan oleh Kerajaan Pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masih lagi bersama dengan saya Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, Magistris Ekonomi. Prof, berbalik kepada isu subsidi ini, ada yang mencadangkan supaya kalau nak memberi subsidi, beri secara pukal dan nak mengenakan cukai itu, tingkatkan cukai nilai ataupun mata peratusan cukai itu ditingkatkan terhadap grade ataupun paras gaji tertentu, terutama kalau kita bercakap soal T20. Ini bermaksud bahawa golongan T20 akan dikenakan cukai yang lebih tinggi apabila subsidi secara pukal itu diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Pandangan Prof melihat perkara ini. Tadi saya katakan memang subsidi ini semakin membebankan kerajaan, kewangan fiskal kerajaan. Saya difahamkan sasaran 77 bilion subsidi pada 22 ni pun mungkin pecah juga, iaitu hingga 80 bilion buat sekarang ni, dan mungkin merupakan perbelanjaan bantuan kerajaan dan subsidi yang terbesar dalam sejarah kewangan negara. Sebenarnya perkataan subsidi dan bantuan kerajaan ini pun sebenarnya telah menjadi satu perkara yang keliru. Kita katakan segala bantuan kerajaan itu adalah subsidi. Tapi sebenarnya perkara itu tidaklah betul, tidaklah begitu tepat. Subsidi hanyalah bantuan kerajaan yang diberikan kepada isi rumah untuk mendapat manfaatnya kepada ataupun melalui ataupun via sektor produktif, iaitu pada syarikat. Tetapi kalau bantuan kerajaan terus kepada isi rumah, kita tidak panggil dia sebagai subsidi. Kita sepatutnya panggilnya sebagai bantuan kerajaan sahaja gitu. Jadi perangkaan tentang subsidi itu kelihatan terlalu besar. Saya fikir itu ada kekeliruan di situ. Okey, baik. Apapun yang kita maksudkan dengan perkataan tadi, tetapi fakta yang berhadapan dengan kita ialah perbelanjaan kerajaan kepada bantuan kerajaan dan subsidi ini semakin besar.
dan yang menjadi isunya sekarang, bagaimana kerajaan patut menyediakan dana yang cukup untuk mendepani ke perbelanjaan subsidi dan bantuan kerajaan ini yang dengan lebih sustainable. Tadi Haris ada katakan tentang cukai, tapi Haris saya katakan kebanyakan cukai itu ialah cukai pendapatan. Dan untuk cukai T20 mesti lebih tinggi daripada cukai mereka yang ada di bawah, di pertengahan dan di bawah, yang kita selalu sebut sebagai cukai yang progresif. Itu saya sokong dan juga kebanyakan ahli-ahli ekonomi akan sokong kerana kita dapati bahawa pendapatan agihan pendapatan isi rumah kita di antara B40 dan T20 itu sangat regresif. Iaitu mereka yang mendapat pendapatan dalam kategori T20 itu semakin tinggi dan semakin besar as a proportion to GDP. Dan mereka yang dapat B40 ni pendapatannya as a proportion to GDP menjadi semakin rendah. Itu saya sokong. Tetapi kalau kita melihat dari segi keseluruhannya, bukan sahaja cukai pendapatan, tetapi termasuk cukai-cukai lain, iaitu yang sering kita berkatakan ialah cukai kepenggunaan ataupun cukai GST. Dulu kita pernah mengamalkan GST tetapi menghadapi masalah dan kita ada ura-ura untuk memperkenalkan balik cukai GST itu. Dan kita dapati bahawa cukai GST itu kalau kita laksanakan dengan baik dan cuba hindarkan apa juga masalah pentadbiran yang dahulu kita hadapi semasa pertama kali melaksanakan GST itu ataupun value added tax tu, saya rasa kita boleh menyediakan, walaupun tidak cukup, tapi kita boleh menyediakan dana yang cukup baik bagi menghadapi masalah pemberian subsidi dan juga bantuan kerajaan yang semakin membesar itu. Tapi bagi saya fikir masalahnya bukan menyediakan dana yang besar untuk subsidi, tidak. Baik. Apa yang perlu dilakukan dalam pembaharuan struktur itu ialah mengurangkan subsidi secara berperingkat-peringkat. Okey, Prof. Okey, Prof, nampaknya kita tak banyak masa. Kita nak memberi laluan kepada Majlis Angkat Sumpah Menteri Besar Pahang. Terima kasih Prof Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, Penganalisis Ekonomi, mengulas berkenaan dengan isu berkait dengan isu subsidi dan juga kos sara hidup. Kita terus sahaja ke Pahang, Pekan Pahang, Balairung Sri Istana Abu Bakar Pekan Pahang bagi istiadat angkat sumpah Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, Menteri Besar Pahang. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, yang dihormat Mulia Orang Kaya Indra Sugara dan Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang. Kepada Yang Maha Mulia, Pemangku Raja Pahang menyerahkan surat cara pelantikan kepada Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang. Usai penyerahan surat cara pelantikan, Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang mengambil tempat bagi meneruskan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Yang hormat Tok Muda Haji Wan Anwar bin Wan Mansur titah bawa surat ikrar tangan setia Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang untuk dibaca. Dan seterusnya,
surat ikrar taat setia akan dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa Patik Datuk Seri Haji Warosdi bin Wan Ismail yang telah dipilih dan diterima sebagai dan dengan perkenan Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku dilantik mengikut fasal 1 dalam kurungan perkara 3 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang menjadi Menteri Besar Pahang dengan sesungguhnya berikrar dan mengaku dengan setianya akan menunaikan kewajipan Patik dan akan benar-benar membuktikan taat setia Patik kepada Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku selaku Raja Pemerintah dan sentiasa menjaga kedaulatan Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan negeri Pahang Darul Makmur. Dan bahawasanya Patik dengan sesungguhnya berikrar dengan seberapa daya dan upaya pada setiap masa bila-bila dikehendaki akan menyembah nasihat dan fikiran Patik dengan berterus terang kepada Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku bagi kesempurnaan urusan hal ehwal negeri dan bahawa Patik sama ada berterus terang atau berselindung tidak akan menyampaikan atau memberitahu kepada sesiapa jua apa-apa perkara yang akan dibawa kepada pertimbangan Patik atau yang akan dapat diketahui oleh Patik sebagai seorang Menteri Besar kecuali sebagaimana yang dikenaki bagi menunaikan betul-betul kewajipan Patik sebagai Menteri Besar atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan secara khusus oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Bagi menyaksikan taat setia Patik, maka Patik menurunkan tanda tangan serta bersumpah dengan lafaz wallahi wa billahi wa tallahi. Ya Allah, tolongi akan daku bagi yang demikian. Lafaz ikrar taat setia oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang itu diterjemahkan dengan sebelah tangan kanan beliau diletakkan di atas naskah Ampun Al-Quran. Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik, mohon diampun. Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara dan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang mengadap merapat sembah Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk beredar ke tempat yang dikhaskan bagi menandatangani surat ikrar taat setia sebagai saksi. Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara dan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang dititahkan sebagai saksi bagi tujuan menandatangani surat ikrar taat setia oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Maka dengan ini secara rasminya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Usai majlis menandatangani surat ikrar taat setia, seterusnya penzahiran titah diraja. Titah diraja Ketua Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanat Ibrahim Alamsyah. Baiklah, itu dia tadi selesai sudah majlis upacara pelantikan Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail selaku Menteri Besar Pahang, dan Ishraq Awani akan terus menyiarkannya secara di media sosial kami bagi titah
yang disampaikan oleh pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah. Dan sekian sahaja Pantau Malaysia Memilih untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.